Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Razah Redwan serta hadirin. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kumpulan A dan nama saya Edwin. Dan bersama saya Ana, pada hari ini kami ingin membincangkan satu isu yang semakin relevan dalam kehidupan kita, yaitu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Dalam dunia digital yang semakin pesat berkembang, teknologi maklumat dan komunikasi telah menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Sebagai pelajar, kita menggunakan teknologi ini untuk berbagai tujuan. Namun, di sebalik kemudahan yang ditawarkan, terdapat juga cabaran besar yang perlu kita hadapi, terutamanya berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Di negara kita, Malaysia, kita sering melihat penyebaran berita palsu, gangguan cyber dan penggunaan media sosial untuk tujuan negatif, seperti menyebarkan kebencian dan merosakkan reputasi individu atau organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Adeline, penyalahgunaan ICT bukan sahaja memberi impak negatif kepada individu tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Penyebaran maklumat yang tidak tetap boleh menyebabkan panik, kekeliruan, malah perpecahan dalam kalangan orang ramai. Di samping itu, gangguan siber seperti trolling dan bully siber semakin menjadi masalah, terutamanya di kalangan remaja. Ini memberi kesan serius kepada kesejahteraan mental mereka. Oleh itu, sebagai pelajar, kami percaya bahawa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab kita sebagai pengguna teknologi. Pendidikan mengenai etika penggunaan ICT dan perundangan siber perlu diperkasakan supaya kita dapat menggunakan teknologi ini untuk tujuan yang positif dan membina masyarakat yang lebih selamat dan harmonis. Saya akan membincangkan isu yang semakin membimbangkan dalam masyarakat kita, iaitu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi, terutamanya di kalangan golongan belia. Dalam era kecanggihan teknologi yang semakin pesat, kehidupan seharian kita telah berubah dengan ketara. Namun, di sebalik kemudahan ini, terdapat risiko penyalahgunaan yang perlu kita tangani. Kecanggihan teknologi telah menarik perhatian golongan belia. Mereka menghabiskan banyak masa di laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok, serta bermain permainan dalam talian. Malangnya, interaksi dengan gadget seringkali mengabaikan hubungan dengan keluarga. Akibatnya, ikatan antara golongan belia dan ahli keluarga semakin renggang. Selain itu, faktor persekitaran juga memainkan peranan penting. Dalam banyak kes, ibu bapa terpaksa bekerja tanpa henti, mengakibatkan mereka tidak dapat meluangkan masa bersama anak-anak. Keadaan ini menjadikan anak-anak merasa terpinggir dan mereka lebih cenderung untuk bergaul dengan rakan-rakan daripada keluarga. Ini boleh membawa kepada kegiatan negatif seperti melayari laman web yang tidak sesuai dan terlibat dalam buli cyber. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan teknologi dan maklumat dan komunikasi iaitu ICT dengan fokus kepada faktor ilmu pengetahuan. Tahap pengetahuan mengenai penggunaan teknologi sangat mempengaruhi risiko seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan ICT. Individu yang kurang pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggungjawab lebih mudah terjerumus dalam kegiatan negatif. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak menyedari risiko, keselamatan dan etika dalam penggunaan internet. Ini menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menceroboh laman web yang tidak sah atau berbahaya dan sebagainya. Selain itu, golongan ini juga mungkin didorong oleh rasa ingin mencuba perkara baharu tanpa memahami akibat atau risiko yang terlibat. Mereka tidak sedar bahawa mereka sebenarnya membuka peluang untuk terdedah kepada ancaman cyber yang boleh menjejaskan keselamatan diri dan orang lain. Isu penyalahgunaan media sosial semakin membimbangkan di Malaysia. Pertama, kes penyebaran berita palsu melalui platform seperti Facebook dan WhatsApp sangat meluas, terutamanya semasa pandemik pada tahun 2020. Berita palsu tentang langkah kerajaan seperti penggunaan vaksin dan peristiharan darurat menyebabkan rakyat keliru dan takut sehingga polis terpaksa bertindak di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kedua, kes final juga meningkat, contohnya pada tahun 2018 apabila seorang pengguna Twitter memfitnah ahli politik, merosakkan reputasi tanpa bukti hukum. Tindakan undang-undang diambil untuk memberi keadilan dan peringatan kepada masyarakat. Akhir sekali, cyberbully juga memberi kesan tragis seperti kes pada tahun 2017 di mana seorang pelajar membunuh diri akibat bully dalam talian. Kes ini menekankan pentingnya pemantauan ibu bapa dan undang-undang lebih ketat untuk menangani masalah ini. Kes keempat ialah seorang mekanik kereta yang berumur 23 tahun memuat berita palsu berkaitan dengan kes rokok dan bunuh. Berita palsu itu mendakwa seorang wanita telah dirogol dibunuh dan mayatnya dibuang ke ampera sebuah restoran makanan segera di Bandaraya Miri. Suspek akan disiasat menurut Seksyen
500 kanun tersesaan serta session 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tes kelima ialah Polis Diraja Malaysia telah menerima 93,368 alamat IP yang disyaki terlibat dalam perkongsian kandungan ujar kanak-kanak di internet daripada pihak berkuasa antarabangsa termasuk Interpol, FBI Amerika Syarikat dan National Center for Missing and Exploited Children sejak 6 tahun lalu. Walau bagaimanapun, kekurangan tenaga kerja menyebabkan jumlah tangkapan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan jauh lebih rendah berbanding jumlah laporan yang diterima. Saya akan membentangkan 3 langkah awal untuk mengenangi penyalahgunaan teknologi maklumat di Malaysia. Langkah pertama ialah pendidikan dan kesedaran awal. Melalui program pendidikan keselamatan cyber yang menyeluruh, kita boleh meningkatkan kesedaran masyarakat mengenali risiko ancaman dalam dunia cyber. Program-program ini boleh dilaksanakan di sekolah, pusat komuniti dan juga melalui kempen awal. Sebagai contoh, kempen ini boleh memberi pengetahuan tentang bahaya seperti penipuan dalam talian dan kaedah untuk melindungi diri. Seterusnya, langkah kedua ialah pemantauan dan pengawasan undang-undang. Dalam hal ini, pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam memantau aktiviti dalam talian. Selain itu, undang-undang cyber perlu diperkuatkan dan pengawasan harus dilakukan secara tegas. Ini bertujuan untuk menghantar mesej yang jelas kepada mereka yang berniat untuk penyalahgunaan teknologi. Langkah ketiga ialah pengawalan kandungan di media sosial. Pihak berkuasa perlu bekerjasama dan platform media sosial untuk mengawal dan menyekat kandungan yang melanggar undang-undang. Sebagai contoh, kandungan yang boleh mengancam keselamatan awam perlu dihapuskan dengan segera. Kerjasama antara pihak berkuasa dan platform media sosial ini sangat penting untuk memastikan maklumat berbahaya tidak tersebar secara meluas. Saya akan menerangkan 2 langkah seterusnya untuk menenangi penyalahgunaan teknologi maklumat, yaitu kerjasama dengan penyedia perkhidmatan internet ISP dan penyediaan mekanisme aduan. Langkah keempat ialah kerjasama dengan penyedia perkhidmatan internet. Pihak berkuasa perlu menjalinkan kerjasama rapat dengan ISP untuk mengenal pasti pengguna yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber. Sebagai contoh, ISP boleh membantu mengenal pasti pengguna yang menyalahgunakan teknologi dan memberi sokongan ternikah kepada pihak berkuasa dalam penguatkuasaan undang-undang. Langkah terakhir ialah penyediaan mekanisme aduan. Mekanisme ini memudahkan pengguna membuat laporan atau aduan dengan cepat dan tindakan segera boleh diambil untuk melindungi mereka. Tan Encong 2022 menyatakan bahawa mekanisme aduan yang cekap bukan sahaja membantu mangsa mendapatkan panduan tetapi juga mencegah penyalahgunaan teknologi daripada menjadi isu yang semakin serius. Terima kasih Ivan kerana cakap tentang implikasi positif. Sekarang pula saya Aisyah Mesara akan cakap implikasi negatif. Okey, nombor 1 adalah penyebaran maklumat palsu. Dalam kajian Maktab Koperasi Malaysia, salah satu masalah utama adalah penyebaran berita palsu atau maklumat tidak tepat yang boleh menimbulkan kekeliruan dan panik dalam masyarakat. Yang kedua pula, ketagihan dan kesan psikologi. Menurut kajian Siti Eza Laila, penggunaan berlebihan media sosial boleh menyebabkan ketagihan, mengganggu kehidupan seharian pengguna, terutamanya di kalangan remaja. Ini boleh mengakibatkan masalah seperti gangguan tidur, kebimbangan dan depresi. Yang ketiga adalah ancaman keselamatan cyber. Menuruti Siti Eza Laila, juga mengatakan bahawa dengan peningkatan penggunaan sosial media dan akhir sekali, kesan terhadap hubungan sosial nyata. Kajian daripada isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi mengatakan bahawa walaupun sosial media meningkatkan interaksi dalam talian, ini mungkin menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal di dunia nyata. Nama saya Ivan Bong. Implikasi. Dalam implikasi adalah 4 implikasi positif. Penyebaran maklumat yang cepat dan luas. Dalam pertama, media sosial membolehkan penyebaran maklumat secara segala platform seperti Facebook dan Twitter digunakan secara meluas untuk menyebarkan berita terkini dan maklumat penting. Kedua, interaksi sosial yang meningkat. Ini membantu dalam memperkukuh hubungan sosial dan membina komuniti dalam talian yang aktif. Ketiga, pendidikan dan keseimbangan awam. Blog dan platform media sosial berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif, membolehkan pengguna berfungsi pengetahuan dan berkebalan. Peluang penjagaan dalam keempat, penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran telah terbukti berkesan dalam menarik pelancong baru.